Hai pelajar-pelajar, hari ini kita akan belajar tentang bab 3 tentang keturunan dan variasi. Dan kita akan belajar tentang 3.1 mengenai pembahagian sel. Jadi perkara pertama yang kita patut tahu adalah apakah itu gen, DNA dan kromosom. Okey, secara mudah kita dapat lihat dalam gambar ini. Dalam gambar ini anda dapat lihat ini ialah sel haiwan, sejenis sel haiwan lah, apa-apalah sel kulit ke sel pipi. Dalam sel haiwan ada nukleus kan, dekat dalam dia ada nukleus, dan jika anda menggunakan mikroskop yang lebih canggih, anda akan dapat lihat kromosom dia macam 1X, 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 dan dekat dalamnya adalah kromatid. Apa yang nampak X dia telah di zoom dengan besar, anda boleh dapat ini lihat benda ni kromatid. Dan setiap ini satu kromatid, dua kromatid, tiga kromatid dan empat kromatid, dan dalam semua kromatid ini adalah DNA. Okey, anda boleh lihat dengan ini sudah zoom dan lebih besar, dan DNA juga dikenali sebagai genetik untuk mengawal trait yang diturunkan oleh sel induk. Ini adalah perkataan K. Okey, jadi memanglah sel yang terbagi semua akan mengikut trait variasi induknya. Contohnya jika ibu bapa kamu rambut mereka warna hitam, jadi keberangkalian kamu berambut hitam pun lebih tinggi. Jika mereka kuat, besar badan, saiz badan besar, jadi kamu pun selalunya saiz badan besar kan. Jika ibu bapa kamu pendek, rendah, maka kamu akan jadi pendek dan rendah dengan keberangkaliannya lebih tinggi. Jadi kita akan dalam bab ni kita akan belajar dua benda topik utama, iaitu mitosis dan meiosis. Hafalkan ni dulu, kita akan belajar tentang mitosis dahulu. Okey, mitosis adalah sejenis proses pembahagian sel. Pembahagian sel ni berlaku di sel soma haiwan pada pucuk cuk dan hujung akar pokok. Okey. Jadi proses ni akan menghasilkan sel dia sama dengan sel induk dia. Okey. Contohnya pada sel soma. Okey. Sel soma bermaksud apa? Maksud semua sel dekat badan, sel kulit ke, sel pipi ke, sel otot ke, sel apa sel tulang ke dan sebagainya, dan kesemua sel soma ini adalah dengan menggunakan proses mitosis untuk kita membesarkan. Apabila kita membesar, sel kita akan bertambah, dan apabila kita membesar, kita perlu proses ni. Jadi untuk haiwan pula adalah berlaku pada hujung akar dan pokok. Betul kan? Sebab hujung akar dia akan semakin panjang kan, semakin membesar. Jadi proses ni akan berlaku pada hujung akar dan pucuk. Jika soalan tanya pada bahagian manakah proses ni akan berlaku. Proses mitosis akan berlaku di sel di pucuk pokok, atau di hujung akar pokok, atau pada sel soma manusia, iaitu mana-mana sel manusia kecuali sel gamet. Dan kita akan tengok pada meiosis ini ejaan salah. Ini dipanggil sebagai meiosis, MEIOSIS. Biar saya tulis lagi sekali ya, minta maaf. Tunggu. MEIOSIS. Okey, meiosis. Dan dia akan berlaku pada organ pembiakan saja. Manusia ada dua organ pembiakan kan. Kalau lelaki adalah organ pembiakan dia adalah testis. Kalau perempuan organ pembiakan dia adalah ovari. Betul. Okey, jadi ada terbagi pada dua, iaitu testis dan ovari, dan menghasilkan sel gamet, iaitu sel gamet. Ovari menghasilkan ovum, testis menghasilkan sperma. Jadi dua sel ni saja sebenarnya akan menggunakan proses meiosis. Yang lain semua sel soma, maksudnya kesemua sel badan manusia kecuali sel gamet akan menggunakan proses mitosis. Dan kita akan dapat lihat dan secara ringkas tentang proses dia, dan kita akan cuba belajar dengan lebih cepat. Okey.
Jadi ini ialah satu sel dan anda boleh lihat ini ialah proses mula dia adalah DNA replikasi. Okey, DNA akan mereplikasi akan semakin banyak. Dan anda boleh lihat ini ialah dia punya sentroma bahagian tengah dia dan kromatik bahagian luaran jika soalan tanya satu markah. Dan proses ni apa yang berlaku adalah kromosom mula menebal. Kemudian ini dipanggil proses mitosis. Anda boleh lihat bahawa pertama sekali bebenang gegendong terbentuk. Apakah itu bebenang gegendong? Ini ialah bebenang gegendong. Okey, biasa gariskan ini ya. Ini semua ialah bebenang gegendong. Inilah semua garisannya. Dan selepas tu kromosom bergerak dan tersusun di katulistiwa. Okey, katulistiwa maksudnya di bahagian tengah lah. Kemudian anda dapat lihat di sini adalah kromosom sampai di hujung kutub dia akan berpisah dan bergerak ke hujung kutub. Dan akhirnya anda boleh lihat adalah sitoplasmanya mula berpisah. Jangan salah. Mula berpisah dan wujudnya dua sel haiwan. Alamak, ni tak dapat baca ni lah. Dua anak sel terbentuk iaitu sel dia sama dengan sel induk. Okey, itu saja saya akan terangkan untuk mitosis untuk 3.1 dan saya akan terangkan juga untuk 3.1 tentang meiosis. Jadi saya harapkan anda dapat saksikan episod yang seterusnya. Terima kasih.